mungkin ini adalah masa sesuai juga untuk anda bersama kita sekali lagi di studio untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan lanskap taman. Kalau anda meminati hijauan, bunga-bunga yang cantik, jadi ini adalah topik sesuai untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut apakah struktur taman lanskap yang sesuai dengan kehendak anda semua. Jadi hari ini dua tetamu di studio kami bawakan. Selamat pagi diucapkan kepada lanskap arkitek Nurliza Muhammad Yusof dan juga lanskap arkitek Carlos Nazri Ishak. Kedua-dua mereka ini merupakan arkitek lanskap kami bawakan untuk kita bercakap berkenaan dengan topik kita hari ini, sentuhan kreatif lanskap taman. Apa khabar? Selamat pagi dua-duanya. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Jadi Raya-Raya ni mungkin ramai yang mempunyai minat yang lebih mendalam lagi untuk mencantikkan taman mereka sebab akan menerima kunjungan orang ramai sebab Raya, ada open house dan sebagainya. Jadi apakah antara mungkin Puan Nurli boleh kongsikan terlebih dahulu ciri-ciri yang sesuai untuk cuaca kita punya budaya di Malaysia berkenaan dengan lanskap ini? Okey. Untuk dalam landscape architecture lah kan ya. Landscape pertamanya kalau kita lihat dia bukan hanya pada bunga-bungaan. Dia lebih daripada situ. Kalau kita lihat dia apa-apa yang ada di luar bangunan. Itu kalau rumah kita, halaman kita, taman, pokok dan juga bangunan struktur macam wakaf dan sebagainya. Jadi kalau kita kata reka bentuk untuk menyambut tetamu, kita ada elemen budaya. Kita panggil biasanya dalam landscape kita panggil cultural landscape. Cultural landscape ya. Elemen dia apabila kalau rumah Melayu for example kita akan lihat bunga-bungaan yang related dengan ethnobotanical. Maknanya ethno sesuatu etnik lah kan. Dan kalau kita kata bunga-bungaan tu setengahnya ada nostalgia, ada cerita dan dia juga sense of welcoming. Jadi itulah yang biasa kita akan lihat di rumah terutama di Hari Raya kalau kita lihat. Okey, Carlos ni sudah berapa lama berkecimpung dalam industri lanskap? Sudah dalam lebih kurang 12 tahun dalam industri, bermula dengan mereka bentuk taman-taman awam, mereka bentuk untuk lanskap perumahan dan terlibat dengan perancangan dalam satu-satu reka bentuk landscape. So seperti yang kita tahu, landscape ni macam Puan Nurli kata bukan setakat untuk cantik sahaja, untuk kehijauan saja, tapi dia melibatkan banyak elemen-elemen yang dapat membantu kita untuk menjadi lagi tenang, gembira. Macam you cakap tadi, macam mana kita nak invite orang datang kat kita kan, masuk rumah. What are the elements? Apa elemen macam elemen hard landscape dan soft landscape. Landscape kejut, landscape berlembut. Okay. So landscape lembut ni macam pokok, tumbuh-tumbuhan, tapi kita kena lari, kita tak boleh fokus pada landscape lembut sahaja macam pokok ataupun tumbuh-tumbuhan, tapi kita perlu combine kan ataupun campur sekali dengan hard landscape macam Puan cakap tadi, ada gazebo, ada walkway, ada water feature, elemen air. So at the end of the day atau akhirnya satu reka bentuk tu akan jadi lagi menarik dan lagi boleh memberi satu ketenangan kepada pengguna. Apa proses yang perlu dilalui untuk mendapatkan satu landscape taman yang diidami? Okey, kalau ikutkan proses banyak panjang proses dia. Kalau ikutkan profession kami, kita ikut pada skill. Kalau kata perumahan biasa, quite simple. Jadi maknanya kita deal dengan owner. Kita akan tanya proses, buat konsep. Jadi konsep apakah keperluan ataupun idaman owner rumah kan, pemilik rumah. Dan kemudian kita buat konsep, kita present, kita design. Apabila kita ada persefahaman dan kita mulakan kalau design and build, kita design terus dan implement di kawasan perumahan. Tapi kalau kita lihat pada skil yang lebih besar, macam kita lihat taman, taman awam, condominiums, swimming pools, landscape yang kita design tu semua kan. And kalau kita lihat proses dia, kita konsep, kemudian kita ada submission, kita dapatkan approval daripada local authority yang berkenaan, kemudian kita akan panggil tender, kita akan close tender, kita akan supervise dekat tapak sehinggalah projek tu dah lengkap dan di hand over kepada klien. Jadi proses dia tu panjang. Satu projek kalau rumah kita rasa about 3-4 bulan boleh siap. Tapi kalau kita cerita taman 15 ekar dengan water feature semua sekali, mau cecah setahun atau setahun setengah. Kalau kita buat condominiums, landscape, bahagian landscape dia kena ikut time line pelaksanaan, boleh cecah 3 tahun.
Jadi setiap aspek tu landscape architect kena vibes. Itulah. Dan setiap aspek itu sebenarnya memerlukan bantuan daripada pihak lain juga. Contohnya untuk kita membina satu landscape taman di kawasan perumahan dan sebagainya memerlukan berkata bidang tugas daripada orang lain. Contohnya engineer yang berada di kawasan tersebut. Kita tidak boleh membina sesuka hati. Ini perlu selari dengan mungkin perubahan cuaca, keadaan takungan air dan sebagainya. Kalau kongsikan berkenaan dengan siapa yang akan bekerja sekali dengan kita akan bekerjasama dengan planner, arkitek, engineer tu termasuklah engineer CNS, M&E dan yang berkaitan dengan keseluruhan pihak untuk satu-satu pembangunan. So daripada situ kita akan mengeluarkan satu reka bentuk yang dipanggil sustainable ataupun yang akan berkaitan antara bangunan dengan persekitaran. So akan menjadikan satu reka bentuk tu bukan setakat kreatif dari segi cantik ataupun segar ataupun menarik, tapi berfungsi. So bila kita pengguna datang kat situ, dia akan rasa lagi fresh ataupun macam sekarang ni lepas pandemik kan, kita perlukan tempat yang lagi kita datang taman atau kita boleh spend masa atau satu taman tu menjadi tempat yang lebih berfungsi bukan setakat untuk cantik saja. Kita boleh berrekreasi, kita boleh menjadikan mental kita lagi sihat. Okey. Dekat Malaysia ni apa antara bentuk-bentuk landscape yang sentiasa menjadi permintaan panas? Kalau kita cerita selepas MCO sebenarnya isu bila PKP hari itu jadi lockdown, kalau kita lihat semasa MCO demand tinggi untuk urban farming. Urban farming kalau itu urban farming definition dia? Urban farming tu urban farming tanaman sayur-sayuran di rumah. Okey. Jadi itu punca awal bagaimana kita merapatkan bermula dengan lanskap melalui urban farming di rumah masing-masing. Kemudian apabila dah longgar sedikit kan, kita lihat kita mula keluar nak cari openness kawasan sebab rekreasi. Sebab rekreasi ni sebahagian daripada healing ni. Kemudian kalau kita lihat demand tu berbasikal nampaknya demand paling tinggi. Kalau tengok kan berbasikal dia mula dah jadi trending. Dan apabila basikal park kita, taman-taman kita sekarang ni kita dah mengambil kira post pandemic design consideration. Maknanya sentuhan kita lebih banyakkan kepada keperluan jogging track, bicycle track. Kemudian demand yang kita lihat sekarang ni picnic area. Jadi bila dia nak kawasan lapang dia ada picnicking dah jadi trending. Kalau dia jadi trending dan dia buat birthday party, kalau dia tengok dia setting dengan balloon kalau di taman, jadi sekarang ni kita kena bagi open spaces, kawasan hijau, laman yang besar. Jadi itu dekat situlah mereka dah mula lihat perubahan kepada trending keperluan taman di samping aktiviti lain lah macam playground. Jadi kalau kita lihat integrated playground yang biasa di taman semua ada, dia dah tak jadi trending sekarang ni. Lagipun dia sentuhan kan. Jadi kanak-kanak kita lebih suka bergolek, bermain badminton, dia panggil kickabout di taman. Jadi taman design kita sekarang ni nampak menghala ke arah keperluan semasa, especially post pandemic. Okey. Yalah sebab playground tu ada sentuhan ni, ibu bapa nak elak jadi mereka memerlukan kawasan yang lapang. Kadang kat rumah apartmen tinggi kan, tak cukup kawasan bawa anak-anak kat kawasan lapang untuk bermain dan sebagainya, anak-anak boleh berlari. Okey, sumber inspirasi yang Carlos guna pakai apabila ada pelanggan yang meminta apa-apa jenis design daripada arkitek landscape ni? Kita selalunya kita akan tanya dulu apa yang what's client needs, apa yang diperlukan oleh klien. Lepas tu sumber inspirasi kita selalunya kita akan relatekan reka bentuk kita sama ada daripada dalam negeri kita sendiri, sama Malaysia macam tropical ataupun modern atau contemporary, ataupun ada klien yang nak English. So daripada situ sekarang ni macam kita punya maklumat tu lagi besar, lagi luas, macam kita boleh guna internet semua kan. Dan kita ada pelbagai landscape arkitek daripada luar dan dalam Malaysia yang sangat bagus, yang mempunyai orang kata persentuhan yang kreatif yang boleh kita jadikan sumber inspirasi kita. Macam saya jadikan projek-projek yang telah dilaksanakan sebagai sumber inspirasi saya. Saya masukkan, combinekan antara projek-projek tersebut dalam satu reka bentuk. So macam mana kita nak
ambil nak dapatkan idea dan olah idea tu lagi supaya jadi lagi kreatif. Setiap arkitek landscape ni dia akan ada ciri-ciri dia tersendiri macam melukis kan. Dia akan ada ataupun memasak dia akan ada minat dia sendiri Macam Carlos suka sentuhan jenis yang macam mana? Saya suka yang simple dan function, yang berfungsi. Maksudnya dia lebih kepada macam mana kita nak bagi pengguna dapat menggunakan reka bentuk tu macam more pada nature. Macam okey, sekarang ni kita tengok macam kita buat reka bentuk yang more kepada mesra alam yang tiada terlalu stiff, terlalu keras. So kita ada reka bentuk yang macam more to nature, yang macam aliran air yang lagi peparitan yang natural, yang kita panggil bioswale ataupun basin catchment macam tu. Okey, macam Noli macam mana? Saya sebab syarikat kita Clouston dah lebih 35 tahun ya. Jadi kita dah melalui kondominium pelbagai universiti, kondominium sekolah, taman. Jadi sekarang ni kita ke arah kepada sustainable, pembangunan mampan yang mana kita ada landscape sustainable. Clouston pun dikenali sebagai landscape sustainable. Jadi kami tambah sikit ilmu dalam green project management dekat Malaysia ni dan juga di US ambassador. So jadi elemen sustainable kita mengambil kira kesan perubahan cuaca macam flood mitigation. Jadi dalam taman kita bila kita reka bentuk tu dan dia mempunyai sponge effect. Kalau kita nampak kawasan hijau tapi dia berlopak kan, sebenarnya dia menyerap salah satu fungsi dia menyerap air flooded for a certain time untuk disimpan dan dialirkan keluar. Jadi elemen-elemen berikutnya sustainable yang kita tengah ketengahkan. Di samping tu kami sebab kami rasa dah 2 tahun ni kami mulakan reka bentuk memberi penekanan kepada giving back to the community. Maknanya dia ada elemen SDG, pokok berbuah untuk hunger, native pokok rare, pokok yang kita dah lama tak jumpa di dalam taman, pokok mentega, pokok sentul, pokok tampoi. So these are elemen etnobotanik yang kita telah masukkan dalam taman. Kita try olah bersama keperluan fungsi taman tersebut. Jadi elemen sustainable mengambil kira SDG, Sustainable Development Goal, dan juga giving back to community, tambah lagi SDG 17, SDG 17, collaboration dengan NGOs. Jadi itu kami laksanakan dah. So yang baru-baru ni kita dengan HAK project di Semporna. Sempurna Sabah. Okay. Untuk rumah anak ngaji, kita buat doodle. Okey. Pasti cantik InsyaAllah. Umban itu. Okey, apabila kita nak cuba incorporate ataupun masukkan elemen-elemen SDG yang mampan dan sebagainya, yang mesra alam dan sebagainya, mungkin taman-taman sebelum ni di Mina tidak mempunyai elemen-elemen tersebut. Seperti kalau saya adakah menerima renovasi untuk sebarang landscape untuk bergerak ke arah sustainability? Memang betul. Kita memang menuju ke arah sustainable sebab sekarang ni pun kita climate change, urban heating dan urban island semua tu mempengaruhi kita punya reka bentuk. So design taman sebelum ni juga ada consider pasal sustainability tapi tidak secara mendalam. So justru macam kami punya projek yang terbaru Tangga Putrajaya. Macam mana kami melaksanakan mereka bentuk tangga tersebut untuk post pandemic. Oh, you did that, the Tangga Putrajaya? Ya, betul. Oh, okay, wow. Congratulations. Thank you. Okay. So kat situ macam mana kita ada consider pencarakan sosial, macam mana kita tukar sistem peparitan konvensional kepada swale area supaya kita naik tu kita tak nampak ada typical pipe, macam mana aliran air tu. So sustainability tu akan membantu satu reka bentuk persekitaran lagi mampan dan dia akan menjadikan satu reka bentuk tu lebih kepada environment friendly. So at the end of the day user akan rasa lagi dekat dengan alam. Sebab kita punya konsep macam puan cakap sustainable dan kita nak jadikan landscape ni sebagai satu mental therapy ataupun well-being untuk jadikan kita taman-taman ni tempat orang untuk rasa tenang, dapat channelkan
stres dengan kerja semua kan. Yang tu yang kita selain daripada kecantikan lah. Okey, dan untuk mewujudkan satu landscape yang cantik ini memerlukan bahan yang berbeza untuk membinanya. Jadi bagaimana demand yang sangat dibisa dan proses untuk mendapatkan bahan? Adakah ia mudah atau mungkin sedikit sukar untuk pihak kita? Kalau kita lihat dulu kan, memang payah. Kita biasa suka pakai natural stone, granite, those very expensive kan. Sekarang ni dah banyak alternatif dan banyak syarikat supplier daripada Malaysia. Jadi kita gunakan bahan lokal tu sangat SDG dia sangat tinggi kan, point dia, dan kita support local element. Sebenarnya material kita kenal material pejalan kaki semua tu, dan di Malaysia ni kalau ikutkan dia tidak jauh ketinggalan. Kita punya material kita memang tip top. So kita juga ada consider macam braille points kan, tactile braille, semua elemen tu semua dah ada. Jadi kita bergantung kepada kreativiti designer. Jadi macam mana kita nak bawa, macam mana kita nak blend dalam keperluan rekreasi semua peringkat umur. Jadi setiap material tu rasanya insya-Allah so far tak ada isu. Jadi kalau kita tengok pokok-pokok ya, pokok-pokok kita kalau di Johor, di utara, nursery kita memang virus. Memang pokok kita memang okey. Demand tu sentiasa ada, supplier pun sentiasa ada. Cuma hari tu bila post pandemik sekejaplah dia hiccup, tapi pun memang projek tak berjalan kan. Jadi by then sekarang ni nampaknya alhamdulillah semua dah post pandemik, masing-masing dah mula bergerak kan. Dan saya rasa tidak ada isu untuk material daripada natural ataupun man-made macam tu. Alhamdulillah kalau kita beli daripada tempatan, harga dia murah sikit lah dibandingkan kita ekspor barang-barang daripada luar negara kan. Kita kena consider, mengambil kira harga-harga barang yang perlu dibeli daripada luar, kemudian untung lagi. Setuju. Okey. Carlos, adakah kalian terdapat persatuan yang mungkin boleh dikongsikan? Memang kita landscape kita ada persatuan kita sendiri, ILAM, Institut Landscape Arkitek Malaysia, yang mana ILAM ni menjaga kebajikan dan menjaga profesional landscape arkitek di Malaysia. Dan sebagai satu badan yang sentiasa ke depan dalam menjayakan misi landscape, dasar landscape negara. Sekarang ni ILAM ada banyak buat macam-macam aktiviti dan juga macam-macam dipanggil program untuk memberi kesedaran atau awareness kepada masyarakat betapa pentingnya landscape. Dan kita nampak sekarang ni di mana-mana saja orang akan cakap landscape tu satu add value, bukan setakat untuk kita yang biasa. Dan sekarang ni pun kita menjadikan landscape itu inklusif, maksud untuk orang cacat. Kita perlu fikirkan design untuk semua orang boleh guna. Betul. Inklusifnya dia tidak bezakan. Ya, betul. Tak ada ni untuk AKU, ini untuk normal. Tak, inklusif maknanya design kita untuk semua. Untuk baru semua. dia tak ada diskriminasi. Ya, betul. Itu yang. Okey, baik. Itu sekian banyak hari ini terkongsi berkenaan dengan landscape taman. Terima kasih Noli, terima kasih Carlos bersama kita hari ini untuk berkongsi apakah antara perkara yang perlu dilalui, proses yang perlu anda ambil untuk memastikan ataupun membina lanskap taman yang sesuai untuk anda semua. Kita nak beres seketika.